Di sebalik COVID-19, PKR tawarkan ganjaran kepada sesiapa yang boleh membakarkan sentimen anti kerajaan. Dahsyat tu. Maksudnya, di ketika kita menghadapi peperangan, kerana bagi saya COVID ini adalah satu peperangan, semua rakyat harus bersatu, bekerjasama untuk menghadapi COVID-19 ini. Parti Pembangkang mahukan rakyat membakar sentimen anti kerajaan. Semua, apa khabar? Nampak gaya PKP dilanjutkan lagi, tambah lagi 2 minggu. Bersabarlah semua ya. Kita faham keadaan yang berlaku sekarang ni, ada 24 kawasan merah. Maknanya masih lagi kritikal, kerajaan banyak lagi yang perlu lakukan. Dan kita, yang penting kita ini harus memberi kerjasama. Syukur, Alhamdulillah setakat ini disiplin rakyat Malaysia ni bolehlah berbanding pada negara lain ya. Tapi ada juga lagi yang masih lagi belum dengar kata. Kita fikirkan jugalah apa yang kita boleh bantu kerajaan. Saya juga membantu NGO-NGO lain mengagihkan barangan keperluan kepada mereka yang memerlukan seperti beras, tepung, gula, garam, minyak dan berbagai lagi InsyaAllah saya membantu Yayasan Kebajikan Artis Satu Malaysia kepada artis yang sudah lanjut usianya, terutamanya yang veteran. Apabila kita mendengar suara-suara artis yang sangat bersyukur dapat menerima bantuan ini, kita pun merasa sedih dan sebab. Cuba kita dengar suara ini. Cuba anda teka siapakah artis ini yang pernah menghiburkan anda seketika dulu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Amir. Sihat? Alhamdulillah. Macam mana barang runcit tu dah sampai? Dah sampai dah. Alhamdulillah. Kejap, orang ofis nak cakap dengan Pak Amir sekejap boleh? Siapa dia? Assalamualaikum Pak Amin. Waalaikumsalam. Rindu suara Pak Amin. Siapa kau? Daripada ni jugalah yayasan juga. Yayasan. Aku mengucapkan terima kasih lah atas bantuan. Mudah-mudahan persatuan korang panjang umur dan kurang rezeki. Terima kasih Pak Amin. Ya. Kami doakan Pak Amin sentiasa sihat, sentiasa diberi kerahmatannya. Semoga dalam keadaan COVID ni jaga diri Pak Amin Ya. Aku tak keluar-keluar. Alhamdulillah. Daripada hitam aku dah putih dah. Ini yang kita nak. Dah lama tak ketawa Pak Amin. Susah nak cari orang macam Pak Amin ni. Daripada aku hitam aku dah putih sekarang. Orang tak kenal nanti Pak Amin. Susah macam ni. Aku dah berubah. Ceria-ceria selalu Pak Amin Okey, sampaikan salam aku ya. InsyaAllah. Okey. Gitulah ya. Satu ketika dulu beliau berdua bersama Datuk Jamali Sadat. Dengar khabar Datuk Jamali Sadat juga tidak sihat. Artis ini pada satu ketika dulu bukan mewah sehingga sekarang pun kan, tapi itulah rezeki mereka. Okey, tak apa. Saya juga mendapat banyak mesej, panggilan yang memohon bagaimana kita dapat membantu bagaimana kita dapat membantu rakyat-rakyat yang lain yang susah Katanya pembantuan itu tidak sampai kepada mereka. Ada yang tak dapat zakat, ada yang mungkin terlepas pandang, ada mesej-mesejnya. Jadi kita sebagai rakyat harus renung-renunglah persekitaran kita, jiran-jiran kita, komuniti, bekerjasamalah kan, bantu-bantulah Jangan sampai ada jiran-jiran kita ataupun dalam komuniti kita yang kelaparan. Itu je COVID ini jadikanlah sebagai satu pengajaran untuk kita bermuhasabah diri. Untuk saya juga, saya sedih. Tadi selepas asar tadi, ikhlas saya kata, mengalir air mata saya. Bila saya cakap pun sebab memikirkan hak rakyat kita sekarang ni Tak apalah, saya pasti anda semua faham Yang saya tidak senang, yang saya selalu bising di YouTube ini kenapa? Baru saya baca tadi kenyataan-kenyataan daripada pembangkang ni yang tak habis-habis menghina kerajaan. Ada pula yang kata, okey, di sebalik krisis COVID-19, PKR tawar ganjaran untuk tiupkan sentimen anti kerajaan. Dalam tu dia kata, lakukan apa saja supaya menunjukkan kita ni tidak senang dengan apa yang kerajaan lakukan sekarang ini. Terutamanya Perdana Menteri kita Tan Sri Muhyiddin Yassin kata
kita kena berkurung ni, PKP ni adalah satu langkah yang tidak baik. Perbelanjaan kerajaan untuk pakej rangsangan prihatin ini tidak mengikut saluran ataupun aturannya. Apa saja bantuan pada peniaga-peniaga ini tidak memadai, macam-macam. Ini kita dengar lagi, apa lagi? Yang mana daripada luar negara, bila kita kuarantin selama 2 minggu, banyak komplain. Ada yang duduk di hotel 5 bintang pun, apa dia kata? Oh, makan tak cukup, saluran TV 5 channel saja. Kepala otak dia. Ini yang di asrama juga. Bila kita bagi saluran makanan, nasi dengan ayam, dengan telur, dengan apa, tak cukup. Inilah masalahnya dengan kita. Tak tahu susahnya orang yang di bawah sana, terutamanya anak-anak orang yang dah biasa hidup senang. Itulah masalahnya. Sebab itu kita pada anak-anak kita ni kan, kita jangan terlalu manjakan sangat. Biasalah di rumah ni dah ada orang gaji, kita senang nak suruh salah. Nak buang sampah pun tak suruh anak lagi dah. Kan nak setrika baju, lipat baju apa pun, makan minum semua tersedia. Tapi bila duduk di luar, kena buat sendiri, susah sikit. Komplain tu, komplain ini. Ajar-ajarlah anak-anak kita, jangan jadi diorang generasi lembik. Apabila rakyat Malaysia daripada Singapura balik ke Malaysia, diorang ni akan kena karantin selama 14 hari. Komplain, dia kata tempat ni macam tempat pekerja binaan. Diorang ni nak senang, nak mewah saja. Semua kalau boleh nak burukkan kerajaan. Apa yang kerajaan lakukan sekarang ni, kita rasa adalah yang terbaik. Tengok pada media sosial kan, kita antara yang terbaik. Kesian tengok pada petugas ni di jalan raya, tentera dan polis, siang malam, pagi petang, hujan panas, diorang terpaksa menghadapinya. Kan kadang-kadang terlalu letih, terpaksa terbaring di tepi jalan untuk berehat sebentar. Begitu juga dengan nurse, doktor kan, duduk atas kerusi pun tersengguk-sengguk. Tetapi kita masih lagi nak komplain. Ini pembangkang ni satu hal, ada aja yang tak betul. Kita tahulah dia pembangkang, tetapi dalam keadaan sekarang ini bukan hal politik. Ini hal negara. Anggap negara kita ni sebagai kita sedang berperang. Di negara lain menganggap ianya sebagai satu peperangan. Bila berperang, kita harus bekerjasama, harus hati, tolak kepentingan politik tu ke tepi. Tetapi orang-orang berparti-parti ini pembangkang sekarang ni, Pakatan Harapan ni cuba menangguk di air keruh. Covid ini dijadikan senjatanya untuk supaya diorang konon-konon berjuang untuk rakyat. Tetapi diorang tak buat apa. Diorang cuma mencari salah. Tapi yang tak ada salah pun, diorang cuba create konon-konon benda tu salah. Kerajaan bagi pakej rangsangan pun salah. Suruh orang duduk rumah pun salah. Apa yang tak salah kita pun tak tahu. Kan masa diorang dulu, apa diorang buat? Tak ada satu benda pun diorang buat. Pandangan kita pun diorang tak terima. Bila kita cakap, awak bukan dalam kerajaan, awak tak ada hak bersuara. Macam tu dia cakap pada kita. Kan, sekarang ni diorang ni dalam kerajaan ke? Bising. Jangan merosakkan minda rakyat lagi dah. Diorang tu, mentaliti diorang tu tak betul. Kerana desperado, hilang kerajaan. Orang kata dengan sekelip mata. Kerana apa? Kerana jiwa diorang tu tak bersih, kotor. Dapat kerajaan bukan nak membantu, tetapi merosakkan kerajaan. Allah tu maha pemurah, maha penyayang. Dia sayangkan kita. Kita dapat balik kerajaan tu dan kita cuba buat sebaiknya untuk rakyat. Diorang jadi tak senang hati. Inilah setan namanya, setan. Apa saja kita buat baik, diorang tak senang hati. Cukup-cukuplah. Tak sedar-sedar lagi. Dan yang lagi satu ni, rakyat kita ni lah kan, sudahlah, kita jangan sokong lagi dah orang yang macam tu ni. Dalam Pakatan Harapan ni kita tak nampak yang elok lagi dah. Korang semua dah kena tipu banyak sangat. Kan? Manifesto nombor 1 tu dah kena tipu teruk sangat. Kan? Jangan lagi percaya lagi dah. Tapi walau bagaimanapun, saya nampak ada satu bangsa ni yang masih lagi ada jiwa Caonis dia ke, Kiasu dia ke, tak habis-habis memburukkan kerajaan. Apa saja orang Melayu buat tak betul. Apa saja yang baik yang kita buat, semuanya diorang cuba jadikan benda tu macam buruk. Itu realiti lah. Cukup. Jangan itu macam. Jangan itu macam. Kita tengok sekarang ekonomi apa yang berlaku sekarang ni, Covid ni, ini adalah satu pengajaran. Saya rasa pengajaran yang lebih besar kepada satu bangsa yang lain. Bangsa DAP ni, satu pengajaran untuk bangsa diorang. Kerana apa? Kerana mereka banyak terlibat dalam perniagaan. Tetapi Covid-19 ni telah memberi satu pengajaran kepada diorang supaya jangan terlalu sombong. Kan? Ada yang kata, wah, kalau kerajaan teruskan PKP ni,
Nanti bisnes tak jalan, orang Melayu juga mati. Itu apa lu cakap? Kata je, diorang ni nak duit je. Diorang tak peduli kita hidup atau mati. Bagi diorang, kekayaan tu nombor satu. Tak boleh. Dia tak boleh ni macam. Satu pengajaran untuk diorang ni ialah tak lama lagi kedai-kedai ni dah tak ada pengunjung. Okay, shopping kompleks dia akan menjadi semakin hilang pengunjung. Orang dah lebih membeli secara online. Sistem perniagaan sudah berubah kepada e-commerce. Tidak lagi mengunjung ke kedai-kedai. Mau tak mau, diorang tidak ada pilihan. Sama ada diorang terlibat dengan e-commerce ataupun tutup kedai. Tak guna pun buka kedai. Saya tak langsung. Diorang ni ada banyak kedai-kedai sewa ni. Benda ni bakal akan jadi kurang sambutan untuk orang berniaga kedai dan harga komersial ni akan jatuh nanti. Itu satu realiti. Benda ni dah berlaku di luar negara. Malahan di Amerika sendiri 2 minggu lepas 20 juta orang telah dibuang kerja kerana peralihan kepada e-commerce. Ruang-ruang pejabat semua orang dah tak bersewa. Perkara ini harus dipandang serius, terutamanya bangsa Chinese ni. Jangan nak menyalahkan kerajaan. Diorang yang harus muhasabah diri. Mungkin ini adalah pengajaran yang besar untuk diorang, supaya diorang sedar diri. Jangan sombong diri. Ini Pakatan Harapan ni, kami akan memberi ganjaran kepada siapa yang dapat menggoncangkan kerajaan sekarang ni. Boy, sampai macam tu. Dalam keadaan COVID macam ni pun masih lagi nak menggoncang. Kita sepatutnya bersatu padu, bekerjasama. Bukan nak bergaduh-gaduh. Sudahlah, dah kalah tu sudahlah. Kan? Dulu diorang kata pada kita apa? Go on lah, terimalah kenyataan. Okey, tak apa. Sekarang korang pula kena terima kenyataan. Dan saya kenyataan ini yang paling panas. Kita tak akan bagi lagi dah. Kita akan bagi balik kepada Pakatan. Saya nak tanya, kita nak serah balik kuasa pada Pakatan ke? Tidak mungkin. Cukup 2 tahun, cukup sengsara pada rakyat semua. Satu kesilapan yang paling besar yang pernah dilakukan oleh rakyat Malaysia ialah memberi kuasa kepada Pakatan Harapan. Cukuplah. Kebagilah apa saja ganjaran supaya kerajaan sekarang ni goyang. Orang tak akan terima. Malahan orang akan hina Pakatan lagi. Sebab niat hati tu tak pernah bersih. Sebab apa yang anda lakukan hanyalah untuk diri korang sahaja Pakatan ni, bukan untuk rakyat. Apa yang Perikatan Nasional lakukan sekarang adalah untuk rakyat. Okey, rakyat semua, saya harap kita beri kerjasama. Jika boleh bantu, kita bantu. Jika tak boleh, kita duduk rumah. Sebagai aktivis, saya akan membantu NGO-NGO yang mahu membantu rakyat. Buat masa ini, apa yang kita boleh bantu ialah kita dapatkan sponsor-sponsor untuk menyediakan barangan-barangan asas seperti beras, tepung, minyak dan makanan-makanan, biskut dan sebagainya, roti-roti, kepada mereka yang memerlukannya. Kita jangan fikir kita tak ada masalah, orang lain tak ada masalah. Banyak mesej-mesej yang saya terima minta saya usahakan sesuatu. InsyaAllah jika saya tidak dapat lakukan, saya minta bantuan rakan-rakan lain untuk lakukan. Kita bantu apa yang boleh. InsyaAllah satu benda yang kita bantu, Allah akan bantu kita 10. Kita yakin di situ. Kadang-kadang kita rasa apa kita bantu, apa kita dapat. Jangan kita risau tentang itu. Tak dapat balas di dunia, dapat balasan di akhirat. Walaupun kita jangan fikir apa balasan yang kita dapat. Apabila kita dapat membantu seorang tu, hati kita rasa lega, syukur, Alhamdulillah. Itu sahaja yang kita nak. Kan? Nikmat yang Allah beri pada kita ni jauh lebih besar dah. Nikmat yang Allah beri pada kita itu bukan balasan ke? Kesihatan kita masih boleh hidup, memberi akal, fikiran yang sempurna, segala 5 panca indera yang Allah berikan pada kita, dan kalau bijak lagi 6, semuanya dapat berfungsi dengan baik. Itu adalah anugerah. Itulah Allah berikan benda ni semua pada kita, ada sebabnya. Jadi tolonglah, jika kita boleh bantu jiran-jiran, masyarakat tempat, keluar bertanyalah apa yang kita boleh bantu. InsyaAllah setiap benda yang baik yang kita nak lakukan ada jalannya. Allah akan bantu. Yang penting hati kita, niat kita mesti ikhlas. Tolonglah rakan-rakan kita semua. Dan Pakatan Harapan, Guan Eng, Anwar Ibrahim jugalah, tolonglah tutup mulut. Buat masa ni tutuplah. Kita tahu anda pembangkang, anda perlu membangkang, tetapi dalam keadaan sekarang bukan masanya. Bukan masanya untuk menghasut rakyat supaya membenci kerajaan. InsyaAllah COVID ini banyak mengajar kita tentang kebaikan. Assalamualaikum. Ayo semua